Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Seri Pahang menentang pasukan Kedah, yang mana keputusan berakhir dengan keputusan seri 2-2. Gol Kedah dijaringkan oleh Syazwan Zainon dan juga Amirul Hisham, manakala gol Seri Pahang dijaringkan oleh Kenny Atiu. Okey, pada perlawanan semalam, apa yang boleh saya cakapkan adalah sepatutnya di atas kertas ataupun on paper, Seri Pahang mempunyai kelebihan dan sepatutnya menang. Sebab apa? Sebab Kedah menurunkan hampir separuh pasukan ataupun keseluruhan pasukan adalah pemain tempatan kecuali Renan Alves. Dan Kedah juga kehilangan tonggak utama mereka, iaitu Robbie Ataya dan juga Kepa Sherman yang dipanggil untuk mewakili negara masing-masing dalam kelayakan Piala Dunia. Jadi kelebihan di atas kertas adalah memihak kepada Seri Pahang. Bahkan Seri Pahang juga adalah tuan rumah pada perlawanan semalam. Akan tetapi sebaliknya yang berlaku, Kedah mampu untuk menyeimbangi pemain-pemain import yang boleh dikatakan hebatlah untuk Seri Pahang, seperti Manuel Hidalgo, Yakubu, Herod Gulon dan juga Kenny Atiu, untuk menyamakan ataupun untuk membawa pulang satu mata. Dan walau bagaimanapun, pujian juga harus diberikan kepada Seri Pahang selepas berjaya bangkit ketinggalan 1-0, liga balik 1-1, ketinggalan 2-1, liga balik 2-2. Okey, tanpa membuang masa, kita masuk dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Kedah, tetapi saya akan mulakan dengan kelemahan Kedah dalam perlawanan tersebut. Yang pertama, kelemahan Kedah adalah mengenai di bahagian pertahanan yang mengakibatkan 2 gol Seri Pahang berjaya dijaringkan. Kalau kita lihat, daripada 2 gol Seri Pahang itu adalah disebabkan bek tengah Kedah, iaitu Renan Alves dan juga Lokman Hakim, yang terlalu memberi ruang kepada Kenny Atiu untuk berada dalam kedudukan yang selesa dan berada di dalam ruang yang kosong untuk menerima umpanan. Bahkan boleh dikatakan, kalau kita lihat gol yang pertama, di antara Renan dan juga Lokman Hakim, tiada siapa yang marking Kenny Atiu. Bahkan mereka membiarkan Kenny Atiu untuk bergerak bebas dan Manuel Hidalgo berjaya mencari Kenny Atiu, dan Kenny Atiu pandai untuk menempatkan diri dalam ruang kosong tersebut, lalu menerima umpanan daripada Hidalgo dan menjaringkan gol. Jadi itu kelemahan Kedah lah yang pertama, yang mana bek tengah Kedah semalam agak confused daripada segi marking, yang mana mereka banyak memberikan ruang dan juga tidak menjaga ataupun tidak marking Kenny Atiu ketika dalam padang dan ketika beliau tidak pegang bola. Sepatutnya di antara Lokman ataupun Renan, mereka perlu marking lah, sebab Kenny adalah target man untuk pasukan Seri Pahang. Sekiranya tidak dimarking, memang Kenny akan menggunakan peluang tersebut untuk menjaringkan gol. Itu kelemahan yang pertama lah. Kelemahan yang kedua, apa yang boleh saya cakap, walaupun satu taktikal yang menarik daripada Aidil Syahril untuk meletakkan pemain-pemain muda seperti Fayyad Zulkifli untuk bermain di first 11, akan tetapi untuk peminat Kedah dan juga fans Kedah, sekarang kita nampaklah sebab apa Fayyad selalunya dibawa masuk untuk second half ataupun 70 minit ke atas. Sebab kalau diturunkan untuk first 11 dan juga bermain dari minit pertama, Fayyad sedikit kurang menjadi, dan kemungkinan besar Fayyad tak boleh nak menggalas tugas tersebut. Dan perkara itu terbukti pada perlawanan semalam apabila Fayyad tak mampu untuk bergerak dengan banyak sangat. Sebab apa? Sebab telah dijaga dengan rapi oleh pemain-pemain Seri Pahang. Jadi itu kelemahan yang kedua lah kan. Pemain-pemain yang selalu dibawa masuk untuk super sub diletakkan sebagai first 11, tetapi gagal untuk memberi persembahan seperti mana mereka diturunkan ketika menjadi super sub. Dan sebaliknya, mereka sedikit slow, mereka sedikit lambat untuk adapt dengan situasi padang, dan juga gagal untuk menyerap asakan dan juga tekanan yang diberikan oleh pemain-pemain Seri Pahang. Jadi sedikit sebanyak merencatkan taktikal
pasukan Kedah yang telah ditetapkan oleh Aidil Syahril. Itu kelemahan yang kedua. Kelemahan Kedah yang ketiga adalah pada perlawanan semalam, mereka tidak mempunyai seorang top striker ataupun pure striker yang tulen untuk menjalankan kerja, bagi menjalankan kerja untuk counter attack. Yang mana kita boleh lihat pada perlawanan semalam, Kedah apabila mereka berjaya patahkan serangan Seri Pahang, mereka akan cuba untuk lakukan counter attack. Tetapi apabila counter attack yang mereka lakukan, mereka akan cuba main long ball, iaitu mereka akan pump bola ke hadapan untuk mencari striker seperti mana Kepoh dengan Kipre bermain sebelum ini. Tetapi pada perlawanan semalam, tanpa kelibat Kepoh dengan Kipre, di bahagian hadapan itu agak kosong. Tak ada seorang striker di bahagian hadapan. Yang sebaliknya, pemain-pemain Kedah lebih deep untuk berada di kawasan sendiri dan berada di bahagian tengah. Jadi apabila bola di clear ataupun di pump ke hadapan, tak ada striker yang menunggu. Jadi counter attack yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain Kedah sedikit terganggu dan juga macam tak menjadilah. Sebab apa? Sebab tak ada seorang striker yang berada di hadapan. Bahkan Faizal Ghazali yang diletakkan sebagai top striker juga gagal berfungsi dengan baik sebagai seorang striker. Tetapi selepas diubah untuk bermain sedikit ke kanan dan juga kadang-kadang di kiri, nampaklah function. Tetapi untuk sebagai seorang striker, memang Kedah tiada pada perlawanan semalam. Kemungkinan besar Kedah perlu cuba untuk cari backup striker kepada Kepoh Sherman sekiranya benda ini berlaku lagi di masa akan datang. Itu kelemahan yang paling ketara lah untuk pasukan Kedah. Dan kelemahan terakhir untuk pasukan Kedah adalah di bahagian midfield. Yang mana bahagian midfield Kedah pada perlawanan semalam, mereka gagal untuk dominasi bahagian tengah. Sebab apa? Sebab Seri Pahang yang lebih dominate, yang lebih kontrol bahagian tengah, disebabkan kekalahan. Boleh saya katakan kalau pemain tengah Kedah seperti Badrul, memang dia boleh kontrol, tetapi dia kurangnya support. Amirul Hisham dan juga Asnan lebih kepada untuk membantu bahagian pertahanan. Sebab apa? Sebab Yakubu dan juga Herod Gulon yang berada di tengah ni mempunyai sizing dan juga fizikal yang lebih besar daripada pemain-pemain Kedah. Jadi susahlah Kedah untuk kontrol bahagian tengah dan juga susah untuk Kedah nak build up di bahagian tengah disebabkan mereka dah kalah daripada segi fizikal dan juga sizing. Dan mereka juga kehilangan player-player yang laju seperti Kipre dan juga Kepoh dan Robi Ataya dan sebagainya untuk melakukan counter attack dan juga fast attacking pada perlawanan semalam. Itu kelemahan Kedah yang boleh saya ceritakan. Okey, kita masuk dalam apa yang saya suka dan juga kekuatan Kedah pada perlawanan semalam. Okey, kekuatan Kedah pada perlawanan semalam ataupun apa yang saya suka tentang Kedah adalah pertama, mengenai bahagian kanan tetapi bukannya di bahagian serangan. Sebaliknya, saya lebih suka kepada tindak balas daripada Rizal Ghazali ataupun Jai. Yang mana pada perlawanan semalam boleh dikatakan Rizal adalah boleh diberikan man of the match apabila berjaya assist kepada dua jaringan daripada pasukan Kedah. Assist kepada Syazwan Zainon dan juga assist kepada Amirul Hisham. Okey, Rizal semalam beliau bermain dengan sangat baik sebagai seorang right back ataupun back kanan. Yang mana beliau bermain dengan bersungguh-sungguh boleh saya katakan. Daripada segi cover space di antara bahagian pertahanan dan juga bahagian hadapan, memang dia selalu bantu untuk buat overlapping. Bahkan dia seringkali buat larian-larian berbahaya di bahagian kanan. Bahkan bukan sahaja dia bantu buat overlapping, dia bantu untuk build up di bahagian kanan, beliau juga mampu untuk bertahan dengan sangat baik. Kita boleh tengok apabila Hidalgo dan juga Syahir Saiful Nizam, pemain Seri Pahang, cuba untuk penetrate bahagian pertahanan kanan Kedah, mereka gagal. Sebab apa? Sebab Rizal ni memang betul-betul solid daripada segi bertahan. Bahkan beliau juga mempunyai ability untuk membantu bahagian serangan dengan overlapping yang dilakukan. Bahkan apa yang saya suka tentang Rizal ni daripada decision making dan juga passing beliau. Yang mana shot passing beliau nampaknya dah mula improve. Dan juga daripada segi ketenangan memang Rizal improve. Daripada segi body language kita boleh tengok Rizal boleh gelecek, boleh dribble dengan baik dah buat masa sekarang. Jadi boleh saya katakan Rizal adalah watak penting kepada skuad Kedah untuk mengikat Seri Pahang
pada perlawanan semalam. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saya suka adalah percaturan ataupun apa yang dibuat oleh Aidil Syahril, iaitu beliau menurunkan pemain-pemain import beliau menurunkan pemain-pemain lokal ketika menentang Seri Pahang, dan pemain-pemain lokal ni mampu menunjukkan satu corak permainan walaupun dikatakan bertahan, tetapi mereka mampu untuk bersaing dengan pemain-pemain import daripada Seri Pahang yang boleh dikatakan physical sizing lebih besar lah daripada pemain-pemain tempatan. Jadi tindakan yang dilakukan oleh Aidil Syahril ni adalah satu tindakan yang tepat dan bolehlah bawa pulang satu mata walaupun tak menang kan. Sebab apa? Sebab Kedah mengharungi satu jadual liga yang sangat padat, iaitu 9 perlawanan dalam satu bulan. Ui, padat kan. Jadi kalau Kedah dah kehilangan Robbie dan juga Kepa Sherman untuk 4 game lah ni, memang Kedah takkan bermain tanpa 2 orang ni kan. Jadi mau tak mau Aidil Syahril terpaksa guna percaturan baru. Sebab apa? Sebab kalau still guna player yang sama untuk next game, kemungkinan player tersebut akan cedera, akan injured. Sebab apa? Jadual liga yang sangat padat. Jadi beliau turunkanlah bakat-bakat muda yang baru, beliau turunkanlah muka baru, dan muka-muka baru ni pun mampu untuk memberi sesuatu kepada pasukan dan beraksi dengan lebih baik. Dan apa yang paling penting adalah minit permainan. Sekiranya pemain-pemain ini mendapat minit permainan yang banyak, maka untuk next game mereka akan improve menjadi player yang lebih baik. Jadi itu adalah satu tindakan yang bijak, yang bagus daripada Aidil Syahril untuk memastikan tim Kedah mampu untuk fight lagi di tempat kedua, bersaing dengan Terengganu, Selangor dan juga Penang. Itu adalah satu percaturan yang bijak bawa turun pemain lokal lawan dengan Seri Pahang dan mampu bersaing. Ini membuktikan tenaga tempatan Kedah mempunyai kekuatan untuk menghadapi import ataupun pasukan seperti Seri Pahang yang boleh dikatakan agak kuat lah pada season ini. Walaupun agak kuat tu dalam kurungan perliah untuk Seri Pahang, walaupun mereka dah kalah 10 game dalam saingan Liga Super. Okey, yang ketiga, apa yang saya suka tentang Kedah ni adalah mengenai yang ketiga yang saya suka tentang Kedah ni adalah mengenai pertahanan dan juga goalkeeper. Pertahanan Kedah saya suka adalah di bahagian kiri, iaitu Arif Fahan. Yang mana semalam Arif Fahan memang bertindak dengan sangat bagus di bahagian kiri. Dia banyak tutup ruang, dia close space, dia tutup ruang. Dia baca pergerakan pemain-pemain Seri Pahang yang memulakan build up di bahagian kanan. Yang mana ditambah pula dengan second half, dengan kemasukan Malik Ma'arif, memang Pahang ada attack belah kanan dan sebagainya. Tetapi Arif Fahan ni dia tenang untuk mematahkan serangan-serangan pasukan Seri Pahang ni dengan baik kan. Jadi memang pujian harus diberikan kepada Arif Fahan di bahagian kiri dan Rizal Ghazali di bahagian di bahagian kanan. Manakala untuk Renan dan juga Lokman, selain daripada kesilapan 2 gol yang mereka berikan kepada Kenny Atiu tu sebabkan tak marking, selebihnya mereka bermain dengan sangat baik. Jadi memang bagus daripada dua ni main. Dan tidak lupa juga kepada keeper kita, iaitu Ifwak Akmal dan juga Syarif Sahari, yang mana kedua-dua keeper ni waktu first half Ifwak berjaya bermain dengan sangat cemerlang, menepis beberapa percubaan berbahaya daripada pemain Seri Pahang. Dan juga boleh saya puji Syarif Sahari untuk second half bermain dengan sangat bagus, dan memang boleh diberi pujian untuk barisan pertahanan pasukan Kedah dalam mengekang asakan pemain-pemain Pahang pada perlawanan semalam. Sebelum saya lupa, ini adalah yang terakhir tentang kelemahan Kedah, iaitu mengenai bahagian hadapan, yang mana pada perlawanan semalam mereka meletakkan Fandi Osman di kiri, Faizat Ghazali di tengah dan juga Fayyad Zulkifli di bahagian kanan. Tetapi apa yang menjadi pertanyaan adalah 3 player ni kurang function lah bermain di posisi masing-masing, yang mana mereka gagal untuk melakukan counter attack dengan baik. Bahkan build up yang dilakukan kebanyakan digerakkan oleh Badrul Bahtiar dan juga Rizal Ghazali yang bermain sebagai pertahanan kanan, dan juga Amirul Hisham yang selalu support di bahagian tengah. Jadi 3 player ni yang boleh dikatakan kita tak berapa nampak, tetapi ada atas padang, iaitu Fandi, Faizat dan juga Fayyad pada perlawanan semalam. Tetapi player yang menyelah boleh saya katakan adalah Badrul, Rizal Ghazali dan juga Amirul Hisham pada perlawanan semalam. Itu untuk pasukan Kedah. Kita masuk untuk pasukan pasukan Seri Pahang pula. Untuk pasukan Seri Pahang, kelemahan yang boleh saya cakapkan tentang pasukan Seri Pahang, kelemahan yang boleh saya cakapkan untuk pasukan Seri Pahang adalah mengenai mereka
terlalu lambat untuk yang pertama. Mereka terlalu lambat untuk memberi tekanan kepada pemain-pemain Kedah ketika Kedah cuba untuk build up. Contohnya saya bagi untuk gol pertama pasukan Kedah, yang mana Rizal Ghazali berjaya dapat bola. Dia passing dekat Worm, iaitu Amirul Hisham. Tetapi Amirul Hisham tidak dijaga dan tidak dimarking oleh siapa-siapa. Bahkan tiada seorang player yang cuba untuk pressure Amirul Hisham. Amirul Hisham just buat shooting macam tu. Tengok gol. Di mana defend pemain-pemain Seri Pahang, di mana marking yang dilakukan oleh pemain-pemain Seri Pahang. Dan gol yang kedua dijaringkan oleh Syazwan Zainon. Begitu juga, yang mana mereka terlalu compact, mereka terlalu memberi perhatian kepada orang yang pegang bola, tetapi mereka lupa kepada pemain-pemain yang sedang membuat off-ball movement, iaitu pemain Kedah yang membuat larian tanpa bola. Jadi mereka membiarkan ruang yang kosong terlalu banyak di bahagian tengah. Dan sebaliknya mereka memfokuskan kepada Azamuddin dan juga Rizal. Apabila Rizal dapat bola, dia passing ke tengah, dia cut back ke tengah. Syazwan Zainon berada dalam kedudukan yang kosong, dia boleh buat flashing macam tu sahaja. Jadi pertahanan Seri Pahang boleh dikatakan mereka terlalu memfokuskan kepada orang yang pegang bola, dan mereka lupa yang mereka sepatutnya marking, dan mereka sepatutnya tutup ruang, dan mereka sepatutnya memberi perhatian kepada player-player yang mungkin membuat larian-larian di belakang pertahanan dalam ruang yang kosong yang mereka biarkan tersebut. Tetapi sebaliknya, pemain-pemain Seri Pahang tak buat benda tu. Mereka terlalu leka, mereka tak pressure, mereka tak bertahan, mereka tak marking, mereka biarkan pemain lawan untuk dominasi dan pegang bola di dalam kotak penalti. Bahkan mereka memberi ruang kepada pemain-pemain lawan yang tak pegang bola, pemain-pemain Kedah yang tak pegang bola, untuk membuat off-ball movement yang sangat-sangat menarik. Ditambahan pula untuk gol yang kedua. Itu kelemahan Seri Pahang yang pertama lah. Kelemahan Seri Pahang yang kedua adalah mengenai bagaimana mereka terlalu memfokuskan untuk attack, sama ada di bahagian kiri, bahagian kanan dan sebagainya. Sedangkan mereka ada dua solid DMF, iaitu defensive midfielder, Yakubu dan juga Gulon. Tetapi mereka tetap nak fokus nak attack belah kanan, nak attack belah kiri dan sebagainya. Sebaliknya mereka boleh fokus sahaja untuk attack ke belah tengah dan sebagainya. Kalau kita lihat gol Seri Pahang, gol pertama adalah berpunca daripada hantaran melalui bahagian tengah. Hidalgo memulakan gerakan daripada kanan pergi kiri, daripada kiri pergi kanan, kanan pergi tengah. Hidalgo hentak masuk cari Kenny Atiu. Sepatutnya boleh buat macam tu. Sama juga dengan gol yang kedua. Tetapi mereka still juga nak push untuk pressure pemain di bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Lepas tu buat crossing, yang mana kebanyakan crossing tak sampai, ya, susah nak sampai selalunya, nak cari Kenny Atiu, bahkan berada dalam kedudukan yang tak betul dan sebagainya waktu semalam. Itu kelemahan Seri Pahang yang kedua lah. Mereka terlalu memfokuskan kepada dua arah tersebut. Sebaliknya mereka dah jumpa cara nak bubuh gol, mereka dah jumpa cara nak jaringkan gol, tetapi mereka tak manfaatkan peluang yang mereka ada tu untuk cuba cara tu lagi. Sebaliknya mereka still untuk gunakan cara yang sama yang ditetapkan oleh Dollah Saleh, iaitu attack belah kanan, attack belah kiri, cari Kenny Atiu, bergol. Padahal boleh je attack kat tengah tu, shoot jarak jauh dan sebagainya. Sebab dah ada dua defensive midfielder, tak perlu nak takut untuk bermain dan juga overload di bahagian tengah. Untuk kelemahan kedua pasukan Seri Pahang. Okey, kita masuk dalam bukan kelemahan lah. Kita masuk dalam apa yang saya suka tentang Seri Pahang. Okey, apa yang saya suka tentang Seri Pahang, yang pertama adalah mengenai gandingan defensive midfielder, iaitu Yakubu dan juga Gulon. Yang mana boleh saya katakan gandingan Yakubu dan juga Gulon ni adalah gandingan yang sangat-sangat menarik. Sebab apa? Sebab dia memberikan kestabilan kepada bahagian midfield Seri Pahang. Sebab apa? Sebab Yakubu, kalau kita lihat, Yakubu lebih more to defensive dan memberikan kestabilan dan juga kelebihan kepada Gulon untuk membantu bahagian serangan. Dan ketika Gulon membantu bahagian serangan, mereka tak perlu risau sebab di belakang ada lagi Yakubu. Jadi daripada segi benda macam tu telah memberikan versatility ataupun kelebihan untuk Seri Pahang bagi mencipta gerakan di bahagian tengah. Sebab mereka ada dua defensive midfielder, seorang yang boleh buat kerja untuk bertahan, seorang lagi boleh buat kerja untuk bertahan dan juga untuk menyerang, iaitu Gulon untuk menyerang dan bertahan,
yang kubu untuk bertahan. Tetapi kelebihan tersebut tak diguna pakai oleh pemain-pemain Seri Pahang. Padahal mereka ada kelebihan kepada Gulon. Sebab Gulon ada kelebihan daripada segi speed dan juga ball control untuk menyerang pasukan Kedah. Tetapi macam saya cakap tadi, mereka terlebih berfokus dan juga berpaksikan kepada bahagian kanan dan juga bahagian kiri untuk melakukan serangan. Itu yang saya suka yang pertama lah. Yang kedua, apa yang saya suka tentang pasukan Seri Pahang adalah mengenai bahagian hadapan mereka. Iaitu boleh saya bagi pujian adalah tentang Hidalgo dan juga Kenny Atiu. Yang mana Hidalgo ni, apa yang saya nampak semalam, beliau bermain dengan sangat bagus. Daripada segi build up, daripada segi ball control, daripada segi passing, dia bagus. Tetapi dia sangat-sangat terhad. Yang mana beliau nampak macam bila dapat bola, beliau seorang sahaja yang cuba untuk menjaringkan gol ataupun cuba untuk buat game. Sebaliknya, dia macam nak buktikan something yang dia boleh buat game ni jadi lagi menarik. Sepatutnya Hidalgo boleh bermain dengan lebih tenang, boleh menjadikan bola, boleh menjadikan permainan tu macam dia main selalu, macam game-game sebelum ni kan. Tak perlu nak terhad, tak perlu nak, bukan bermaksud tak perlu nak terhad ni, tak perlu nak berusaha sungguh-sungguh. Maksud dia tak perlu nak buktikan kepada orang yang dia memang boleh buat something untuk pasukan Seri Pahang. Sebab orang dah tahu dia adalah seorang player yang hebat. Jadi sepatutnya semalam dia boleh main dengan tenang, dia main macam biasa. Saya rasa game akan jadi lagi lancar, lagi best lah daripada game-game sebelum ni. Sepatutnya sebab Hidalgo ni memang kreativiti dia ada, skill dia ada dan sebagainya. Itu yang saya suka tentang pasukan Seri Pahang, iaitu mengenai Hidalgo daripada segi kreativiti, daripada segi kesungguhan, daripada segi ball control. Tetapi beliau perlu perbaiki lagi lah daripada segi chemistry dan sebagainya untuk memastikan yang dia boleh hilangkan beban yang ada dekat bahu dia ni dan bermain untuk satu pasukan. Itu yang lebih penting lah. Yang ketiga adalah tentang Kenny Atiu yang saya cakap tadi. Kenny Atiu adalah seorang striker yang bagus, tetapi daripada segi positioning, ada masa dia bagus, ada masa dia tak bagus. Yang mana ada masa dia berada dalam kedudukan yang betul. Kalau kita tengok 2 gol yang dijaringkan, ya, dia ada dalam kedudukan yang betul. Tetapi ada masa bola hantar kat dia, dia tak berada dalam kedudukan yang betul. Tetapi dia perlu perbaiki lah untuk positioning dia perlu perbaiki. Yang kedua, dia perlu perbaiki daripada segi shooting dan juga finishing lah. Finishing beliau agak kurang, ball control pun agak kurang dan sebagainya. Dan kalau boleh, dia perlu libatkan diri lebih banyak untuk team play, iaitu gerakkan pasukan. Dia boleh jadi antara orang yang boleh setkan bola untuk teammate dia sendiri ataupun dia yang menjaringkan gol. Dia perlu lebih banyak untuk bermain sebagai team play. Kalau tak, memang susah sikit Pahang nak main asyik nak masuk kot kanan, kot kiri, cari dia susah sebab dia pun tak pandai nak menempatkan diri dalam kedudukan yang betul. Bahkan closing yang dilakukan oleh pemain-pemain Seri Pahang ni pun masih lagi kurang berkualiti lah. Kalau pasukan Penang main closing, saya percayalah mereka boleh menjaringkan gol. Kalau Seri Pahang main macam tu, saya tak percayalah mereka boleh menjaringkan gol. Jadi secara rumusannya, kedua-dua pasukan seimbang lah pada peluang semalam. Tetapi Seri Pahang sedikit rugi sebab mereka tak manfaatkan kelebihan dan juga kekurangan pasukan Kedah pada peluang semalam. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.